Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam vlog harian di youtube.com/Azril Nazli alias. Okey, mari hari ini kita bincangkan tentang trade days. Wow, memang betul-betul kawan-kawan saya ni pulun habis trade days. Daripada 27 hari bulan 2, 13 Mac, 27 Mac dan seterusnya 10 April. Oh, tak henti-henti join trade day Jadi saya nak bercerita yang apa yang bestnya 10 April ni. 10 April ni adalah trade day anjuran SP Auto. Jadi kontak saya untuk membeli slot ni ialah Encik Shazli. Jadi kalau anda biasa turun trade day, anda akan kenal lah Encik Shazli ni. Okey. Dia ada 3 slot. Slot 1, 2, 3 bermula pada pukul 6 petang dan berakhir pada 12.30 malam lah. Saya rasa dia akan bermula pada 5.30 petang sebab dia kena habis pada pukul 11.30 malam. Saya assume lah satu slot 2 jam. Jadi layout lintas yang digunakan ialah lintas Sepang full dan harganya untuk 2 jam sekitar RM400 lah. Dan budak-budak saya ni, grup saya ni grup kecil lah grup yang minat trade day. Kita tak ada nama grup lagi. Saya panggil grup peminat trade day je. So akan turun dengan 4 biji kereta 3 adalah membawa truk two wheel drive yang telah diubah sesuai untuk kegunaan lintas, dan satu Honda Type R FD2R. Jadi 4 lah rakan saya akan turun, dan saya akan turun sekali untuk shooting video insyaAllah, dan dijangka pada 10 April 2021 cuaca agak kering lah. Tidaklah seperti Todak Racing pada 27 Mac kemarin, memang hujan lebat. Harap-harap kering lah supaya dapat enjoy pengalaman trade day. Jadi yang 27 hari bulan ni tak silap saya 2 orang ni pertama kali lah memandu dalam lintas. Jadi Cik Afifia dia orang punya pengajar utama ni meminta saya duduk sebelah lah, guide sekali untuk orang yang first time, untuk mengurangkan gugup pertama kali ni. Jadi itulah tugas saya, akan duduk di sebelah dan guide lah di mana saya rasa perlu, dan melebihkan kepada confident kepada si pemandu lah. Yang penting nak gain confident dia sebenarnya, sebab belajar untuk memandu adalah tugas masing-masing lah, untuk improve lah kan. Saya hanya membantu sahaja untuk mereka mencapai tahap pemanduan yang sampai tahap mereka tidak tak gentar lah, tidak takut untuk membawa kereta dalam trafik dalam lintas Sepang. Saya harap event pada 10 hari bulan ni berjalan lancar lah. Jadi video ni saya tujukan kepada mereka-mereka lah. Jadi persiapan sebelum trade day pada saya, benda pertama ialah memahami layout lintas Sepang tu. Turun trade day ni bukan macam suka-suka turun, sebab kita kena tahu, at least buat study macam mana rupa bentuk lintas Sepang tu. Satu, kita nak hafal ke semua 15 selekor tu, macam mana nak ambil selekor, macam mana nak brake, macam mana nak kat mana nak entry, kat mana nak exit. Jadi untuk yang pertama kali ni tak perlu sangat fikir untuk timing. Tak perlu langsung lah saya cerita, tak perlu, memang langsung tak perlu. Yang perlu ialah untuk mengatasi perasaan gugup, untuk menghafal lintas Sepang dan memahami bagaimana nak memandu dalam trafik sewaktu trade day. Itu paling penting, safety pada saya lah. Mungkin second session, third session barulah fikir timing lah. Untuk first session ni tak perlu timing, sebab first time kan, mana ada orang terus first time terus buat timing. Unless anda dah at least ada 10 jam memandu dalam lintas Sepang dalam pelbagai jenis kereta, dan mungkin time tu anda nak try timing. Saya pun sejak 2010 tak pernah fikir timing, sehingga 2019 baru saya terfikir nak timing.
Jadi selama 8 tahun tu, 9 tahun tu saya tak pernah fikir timing. Tak pernah fikir berapa laju kita boleh pergi. Saya lebih fikir keselamatan, nak memandu dalam trafik, enjoy. Itu yang paling penting, enjoy sebenarnya. Sebab bila kita fikir timing, kita nak timing, kita dah memulakan meletakkan satu aim yang menyebabkan kita akan stres tau. Dah lah kita ni newbie tiba-tiba nak timing. Jadi pada saya newbies ni at least 10 jam dulu baru fikir timing. 10 jam trade day dahulu. Maksud saya 10 jam. Satu session 2 jam kan. Jadi at least 5 kali session. Next session ke 6 barulah fikir berapa laju kita boleh pergi. Jadi session pertama sampai ke 5 tu lebih kepada memahami kereta. Kalau boleh pandu kereta yang sama untuk ke 5 session tu. Jadi satu session 400 kan. 400 dalam 5 RM2,000 lah untuk anda spend untuk mendapatkan 10 jam pertama dalam aspek pemanduan. Jadi dalam pemanduan anda nak kena ada tahu macam mana nak pegang steering, lokasi sitting position saya macam mana, kemahiran untuk hill itu. Yang paling penting pada saya, kalau anda dah menguasai kenderaan anda manual contohnya lah kan, yang penting ialah untuk memahami bagaimana nak cari entry point untuk setiap selekor di lintas Sepang. Kan ada 15 selekor, kita akan gelarkan T1, T2, T3 sampailah T15. Jadi bila saya sebut T1, T2 tu, at least anda membuat homework lah, melihat onboard video lintas Sepang dekat YouTube tu. Dia banyak search sahaja di YouTube onboard Sepang Circuit, ataupun search sahaja di Google driver 61. Dia akan bagi guide yang sangat detail bagaimana nak ambil setiap selekor di lintas Sepang. Ada 15 selekor, dia ajar macam mana nak ambil. Jadi benda tu atas usaha sendiri, sambil melihat video lah. Jadi ambil kertas, ambil A4, lukis, kat sini entry point untuk kita pangkalkan, kat sini exit aku kat sini, nak kena hit apex. Hit apex tu maksudnya kita nak hit something. Contohnya turn 4, macam mana nak ambil turn 4 tu. Ada orang lalu luar ada orang running over the curb, macam-macam cara. Lebih pada saya untuk pertama kali ni minta maaf yang pertama kali ni tak perlu nak aim timing, jangan naik curb langsung, cuma lalu tepi curb je pada saya. Kalau nak aim timing baru kemudian, sebab bila naik curb tu anda kena buat weight shift, pembinaan berat, untuk supaya kereta walaupun dia naik curb tapi sebenarnya dia tak lalu pun, dia macam terangkat. Dia macam terangkat, tapi sebenarnya tak lalu, nampak macam lalu tapi sebenarnya tak lalu pun, sebab dia dah weight shift kan. Jadi suspension tidaklah rosak sebenarnya. Jadi untuk yang pertama kali pada saya, lalu tepi curb je, lalu je tepi line putih tu, tak perlu nak naik curb, tak perlu nak aim bawa macam orang gila nak buat timing. Pada saya lebih kepada safety, dapat hit apex, dapat hit exit apex, dapat hit entry apex, entry setiap turn tu daripada saya dah bersyukur dah kan. Dan paling penting dapat memandu tanpa gangguan kereta laju di belakang. Pada tu yang saya paling bersyukur sekali. Sebab kereta laju ni, bila kita asyik pandang rear mirror ni, nampak kereta laju di belakang, kita dah tak tahu kita nak stay kiri ke, stay kanan ke. Pada saya, kita stay kat laluan kita clearkan corner depan tu, kita laju kat belakang, dia laju, dia tak akan cari jalan juga untuk memotong kita tanpa perlu kita buka laluan. Jadi katakan di laluan lurus, kita maintain satu line, kereta yang laju di belakang akan tahu, okey, dia dah maintain satu laluan lurus belah kiri, aku ambil belah kanan. Jadi sebenarnya adalah paling penting dalam trade day ni ialah traffic management, pengurusan kereta-kereta lain di Lita. Jadi yang kereta laju tu, kalau melihat video saya ni pun bagilah peluang dekat newbies ni, untuk menguasai Lita Sepang lah kan. Setiap daripada kita pernah ada waktu first time. Jadi nanti saya akan message Cik Sazli ni supaya sediakan satu stiker untuk marking first timer, untuk stiker untuk first timer. Jadi kereta-kereta yang laju ni dia boleh nampak stiker tu, Mamat ni first time, jadi kita bagi dia ruang sikit, jangan bagi dia gelabah.
pada saya trade day bukan tempat untuk kita timing. Susah saya nak cakap macam ni. Saya pun kadang-kadang terlajak juga nak buat timing kan. Tapi sebenarnya bukan. Untuk timing kita ada satu event khas, nama dia time attack. Jadi bila katakan orang nak buat timing tapi dalam traffic trade day dengan orang first time bercampur, tak ke bahaya. Jadi pada saya kalau anda turun trade day, itulah dia. Kedua-dua pihak kena bekerjasama lah. Veteran dan juga newbies. Newbies trade days, kaki trade day lah Ego tu kena buang. Okay. Penting kita nak selamat. Yang penting kita nak selamat, nak sangat selamat suatu trade day. Tak nak accident, tak nak terpusing-pusing masuk sand trap, tak nak jadi punca red flag. Itulah kehendak. Walaupun hari tu saya dah pertama kali terpusing di Litar Sepang. Bukan terpusing, termiss break, lock, terus masuk sand trap, terus red flag. Nasib red flag terus habis event. Maknanya last lap lah, dah habis pukul 12 tengah malam. Tapi tak nak lah jadi macam tu kan. Jadi saya punya rekod tak pernah masuk sand trap akhirnya berkecai jugalah. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi sebenarnya tekankan benda pertama, safety. Orang yang pertama kali memandu kena ingat ada race line, maintain kepada race line. Bila saya sebut race line tu, apanya? Kalau saya sebut race line tu maksudnya maintain kat race line sebab tak ke kiri ke kanan, tak guna semua litar supaya kereta yang laju boleh memotong anda dengan selamat. Janganlah ambil lane kiri keluar lane kanan kan. Okey, saya lagi tu. Okey, sampai sini saja, saya akan sambung kemudian.